Hello Wanderers, nampaknya upaya memperkuat bahasa Melayu di Malaysia menghadapi tantangan yang serius, terutama dengan kurangnya dukungan dari pemimpinnya. Selain itu, seringnya perubahan kebijakan juga mempengaruhi hal tersebut. Dan di sini ada video yang menarik tentang itu. Mari kita simak. Saya lihat bahasa Melayu selalu dipandang rendah oleh sesetengah orang kerana mereka rasa tiada standard guna bahasa Melayu. Lebih bangga dan suka guna bahasa Inggeris. Sedangkan dia seorang rakyat Malaysia yang lahir di Malaysia. Adakah ini salah di sisi undang-undang kerana kita tahu bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan dan rakyat Malaysia perlu mahir menggunakan bahasa Melayu dengan sebaik mungkin? Kalau tidak dianggap sebagai warga negara Malaysia? Dan apakah yang boleh dilakukan untuk menaikkan kembali martabat bahasa Melayu yang sekarang tidak diambil endah oleh sesetengah generasi muda kini? Terima kasih. Itu soalan daripada saudara Aidil Azizi. Silakan. Saya cuba jawab sikit. Silakan, Datuk. Macam ginilah, dulu pentadbir kita yang menetapkan dasar polisi pendidikan. Contohnya tahun 70-an 80-an yang setiausaha kementerian lah yang kata okey, polisi bahasa Melayu digunakan di semua universiti, katakan tidak ada menteri yang boleh rule out sebab kuasa menetapkan ini ialah kementerian, orang-orang kerja kat kementerian tu. Sebab tu tak ada menteri pun, kita boleh jalan lagi, tak ada masalah kan. Tetapi hari ni senario dia lain. Orang politik terlampau kuat hingga dia menekan pula pelaksana di universiti, di kementerian. Katakan kalau KPT keluarkan arahan, okey, kita nak pengesahan jawatan 2 artikel wajib bahasa Melayu, tak lulus, tegas, tanpa campur tangan, tanpa orang belakang bising. Bolehlah jalan. Tapi sekarang lain jadinya. Menteri yang banyak buat polisi, dia overrule pula apa yang ada kat kementerian. Jadi bila zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim sekejap naik bahasa Melayu, Tan Sri Muhyiddin tu lebih suka kepada bahasa. Bila ganti orang bertukar, bahasa Melayu tu macam ada ke tepi dah. Mereka lebih selesa menggunakan bahasa Inggeris. Sebenarnya tak ada jati diri tu, tak ada keyakinan. Kita nak charge undang-undang, tak ada pula peruntukan undang-undang. Kita boleh kata tak guna bahasa Melayu. Atau dulu kita kata okey, nak lulus bahasa, nak kerja dengan kerajaan mesti lulus SPM. Kepujian, nak masuk universiti, nak jadi pejabat awam. Ada pula orang-orang yang besar ni, doktor tak payahlah. Kita bukan fikir pasal bahasa sangat, kita fikir pasal praktis je. Orang suka usik-usik kat situ tau. Jadi bila seorang dah lulus, orang lain ikut lah. Ikut. Tak apalah, kerja bank negara tak payahlah bahasa Melayu sebab. Jadi lama-lama polisi kita lari. Sepatutnya yang menentukan dasar ni kan orang kat kementerian, bukan menterinya. Orang kat kementerian, menteri jalankan aja polisi tu. Tapi sebab kita ni kucak-kacir, sistem pendidikan kita pun kucak-kacir. Dah 60 tahun merdeka pun Prof. Hairul, kucak-kacirnya tak habis-habis kan. Kita yang membuat lemas. Tak tahulah apa akan jadi dengan akan datang kalau saya, Datuk Wan semua ni, Prof. Hairul semua dah tak ada. Kalau UKM pun dah tewas di situ, konon-konon benteng terakhir kita UKM dan Dewan Bahasa dan Pustaka. Tapi kalau tekanan kuat sangat daripada orang atas, payah cakap lah. Saya pun tak, kita sama-sama kena memberikan iltizam lah. Sebab tu saya tak peduli, saya terus guna bahasa kebangsaan dan saya dengan cara saya masih menang banyak anugerah. Itu saya. Emang miris ya dengan situasi bahasa Melayu Malaysia yang kurang diapresiasi. Hanya dengan menguasai bahasa Melayu saja, sepertinya sulit untuk mendapatkan pekerjaan di Malaysia. Bahkan untuk menjadi guru bahasa Melayu pun, kemahiran berbahasa Inggris masih menjadi pertimbangan. Bahasa Melayu itu jadi bahasa pemersatuan yang telah menjadi bahasa Indonesia sebagai semangat nasionalisme di Indonesia. Setiap orang, setiap etnik
untuk berbual, untuk berkomunikasi di antara etnik itu menggunakan bahasa Indonesia. Ni semangat patriotik, semangat nasionalis yang wajar diambil contoh oleh kita semua. Saya kira menarik ya perbincangan kita hari ini. Keralih kepada soalan yang seterusnya, soalan kedua untuk Dr. Saadia. Okey, kita berbalik ya kepada Dr. Saadia Maalib. Melihat kepada seperti mana Dr. Maman katakan tadi, perkembangan bahasa Melayu yang mekar. Tetapi kenapa ya sekarang ini bahasa Melayu masih dipinggirkan walaupun berkembang tetapi dipinggirkan di negara yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan sendiri. Silakan Doktor. Jadi keadaan ini disebabkan oleh kedudukan bahasa Inggeris tadilah yang kita sebutkan tadi, yang mana ada sehinggakan wujudnya istilah bahasa Indonesia Inggeris, Malaysia Inggeris, Singapura Inggeris. Kenapa? Kerana mereka khususnya penutur bahasa itu membandingkan kedudukan bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris, yang mana bahasa Inggeris kita ketahui merupakan suatu bahasa yang secara meluasnya digunakan sebagai bahasa perhubungan di mana-mana di merata secara global jadi bila dibandingkan ini yang nampak seolah bahasa Melayu itu terpinggir. Kenyataan sekarang ini, kalau kita lihat sekarang ini, sebenarnya bukan semua rakyat yang berwarga negara Malaysia, kalau kita lihat pada sudut pandang di Malaysia sebagai negara, kita tak semua penutur ataupun masyarakat atau warga negara Malaysia itu menggunakan bahasa Melayu ataupun tahu bahasa Melayu, mahu berkomunikasi dalam bahasa Melayu. Bukan semua. Walaupun warga negara Malaysia, walaupun telah diberikan kedudukan bahasa Melayu itu sebagai bahasa kebangsaan, sebagai bahasa rasmi, malah dalam masyarakat Melayu itu sendiri banyak yang lebih mengagungkan penggunaan bahasa asing, penggunaan bahasa Inggeris misalnya dalam berkomunikasi, dalam berdiskusi berbanding dengan bahasa Melayu itu. Dan dengan itulah bahasa Melayu seolah-olahnya terus dipinggirkan. Bahasa Melayu sebagai yang punya kedudukan sebagai bahasa kebangsaan seolah-olahnya semakin terbatas kerana bahasa Inggeris yang seperti suatu bahasa yang begitu prestige terus diletakkan di tempat yang tinggi, padahal bahasa Melayu itu juga mempunyai status yang tinggi, berprestige sebagai sebuah bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi di dalam negara kita ini. Dan kalau kita perhatikan bukan saja masyarakat, bukan saja penutur, malah pihak-pihak tertentu misalnya kalau kita perhatikan sekarang ini dalam menemuduga, dalam seseorang itu apabila melamar pekerjaan ditemuduga dalam bahasa Inggeris, padahal ini kenyataannya, padahal memohon pekerjaan itu sebagai guru bahasa Melayu, namun interview itu ataupun temu duga itu dibuat dalam bahasa Inggeris. Ini juga merupakan sesuatu yang seolah-olahnya meminggirkan kedudukan kedaulatan bahasa Melayu itu. Ini amat menyedihkan. Sebenarnya memang amat menyedihkan apabila ada pihak yang berpandangan bahawa bahasa Melayu ini seolah tidak bersesuaian, tidak lagi mempunyai variasi ataupun bervariasi rendah untuk kebanyakan urusan harian. Ini amat menduka citakan, tapi ini adalah realiti di mana untuk seorang yang memohon pekerjaan jawatan sebagai guru bahasa Melayu diminta untuk menggunakan bahasa Inggeris dalam temuduga. Dan salah satu kriteria yang diperlukan, kalau tidak ada kredit dalam bahasa Inggeris, tidak akan mendapat pekerjaan itu. Ini juga agak menduka cita. Walaupun you first class pun misalnya, tapi kalau you tak ada SPM misalnya kredit BI, mungkin tidak dapat pekerjaan sebagai guru bahasa Melayu. Ini amat menduka cita. Di sinilah seolah-olahnya memang bukan apa, seolah-olah bahasa Melayu itu dipinggirkan kedudukannya. Jadi dalam hal ini bukanlah kita menidakkan, bukanlah kata orang tu menafikan kepentingan bahasa Inggeris dalam bidang ilmu, dalam penggunaannya yang memang begitu meluas. Namun dia boleh kata orang tu secara tidak langsung apabila mempunyai pandangan yang salah terhadap bahasa Melayu itu, yang inilah menyebabkan bahasa Melayu itu seolahnya dipinggirkan.
Nah, Sobat Maju, itulah keadaan bahasa Melayu di Malaysia. Nampaknya bahasa Melayu di Malaysia tidak berhasil menjadi alat pemersatu bangsa. Bahkan lamaran aja harus pakai bahasa Inggris. Emang betul kata profesor dari Jepang, kalau ke Malaysia cukup belajar bahasa Inggris saja.